Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi kelas kita, iaitu kelas Pendidikan Islam tingkatan 1. Dan untuk kali ini kita akan meneruskan tajuk kita dalam bidang hadis. Okay, di mana tajuknya Jihad dalam Islam. Mudah-mudahan semua pelajar bersedia, insya-Allah. Okay, kita tengok terjemahan kepada hadis yang kita nak belajar hari ini. Okay. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baginda bersabda, salat pada waktunya. Qala thumma ayy? Qala birrul walidain. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa pula selepas itu? Baginda menjawab, berbakti kepada ibu bapa. Qala thumma ayy? Qala al-jihad fi sabilillah. Ibnu Mas'ud bertanya lagi, apa pula selepas itu? Baginda menjawab, berjihad di jalan Allah. Okey, kita tengok maksud hadis tersebut. Ada 3 amalan yang paling disukai oleh Allah. Okay, yang pertama, menunaikan solat pada waktunya. Ini adalah intisari hadis tadi. Kemudian yang kedua, berbakti kepada ibu bapa. Yang ketiga, berjihad dengan mengorbankan harta dan nyawa demi ketinggian Islam. Okay, huraian dia apa? Solat ialah kemuncak hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, solat ni bukan benda yang main-main, antara perkara pokok yang paling utama sekali yang sangat dituntut dalam agama kita. Okey, sehingga di pada mahsyar nanti antara perkara yang pertama yang akan disoal adalah solat. Okay, yang kedua, berbakti kepada ibu bapa, kemuncak hubungan sesama manusia. Dia ada 2 poin situ. Kalau kita tengok solat tadi, hubungan manusia dengan Allah yang paling utama sekali adalah melalui solat. Hubungan sesama manusia yang paling utama sekali adalah berbakti kepada ibu bapa, hubungan kita dengan ibu bapa, okey, dalam hubungan sesama manusia, di duduk ranking yang pertama. Kemudian yang ketiga, jihad merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat sentiasa terpelihara. Yang ni pula nak jaga umat adalah dengan cara berjihad. Okey, dia ada banyak jenis jihad yang kita akan belajar nanti, insya-Allah. Okey, apa maksud dia? Dari segi bahasa, mengorbankan diri di jalan Allah, dan istilah pula menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Itu maksud jihad dari segi bahasa dan istilah. Okay, ada penerangan di bawah tu, dikata apa? Dalam suasana aman, menjadi fardu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan atau pemberontakan. Okay, dalam keadaan kita yang macam aman sekarang ni, di kok mana pun dia jadi fardu kifayah. Kena ada juga sebahagian umat Islam yang bersiap sedia untuk menjaga keamanan negara. Macam yang kita ada ni, ada polis, ada askar, tu adalah fardu kifayah. Tak boleh tak ada, kena ada juga. Okay, walaupun dalam keadaan aman. Okay, kelebihannya apa dia? Kelebihan berjihad ni, yang pertama, diampunkan dosa. Subhanallah, Allah memberikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang berjihad fi sabilillah. Okay, diampunkan dosa-dosa dia. Kita buat kerja kerana Allah Ta'ala. Kita gunakan apa yang Allah bagi dari segi harta kita, nyawa kita, masa kita. Okay, digunakan untuk memperjuangkan agama kita. Okay, tinggi kedudukannya di sisi Allah. Yang kedua, mendapat rahmat, iaitu kasih sayang Allah. Yang ketiga, mendapat ganjaran pahala berlipat ganda. Tak tahu betapa besarnya pahala yang Allah janjikan kepada orang yang berjihad. Kemudian dianugerahkan mati syahid. Yang ni pula kalau berperang fi sabilillah, mempertahankan agama, kemudian mati, Allah kurniakan syahid. Syahid ni pun antara anugerah yang tertinggi juga di kalangan mati-mati yang ada.
Okay, kemudian mendapat nikmat di alam barzah. Di alam barzah Allah bagi kepada dia nikmat-nikmat yang memang tak tahulah nak kata. Okay, sehingga berada dalam sana lebih bahagia daripada berada di dunia. Kemudian dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama para nabi. Kedudukan dia, level dia bersama dengan para anbiya. Kemudian mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah bagi kedudukan kepada dia. Bukan orang sebarang-sebarang yang boleh berjihad fi sabilillah ni. Orang-orang biasa tak boleh nak buat. Kita ni belum tentu lagi boleh berjihad. Tapi kita cuba, kita ada azam dalam diri kita, insya-Allah. Okey, kemudian jenis-jenis jihad. Ada dua di sini, iaitu yang pertama jihad ilmu, yang pertama jihad ilmu, yang kedua jihad ekonomi. Okey, yang ni jihad ilmu ni melibatkan kita lah yang namanya pelajar dan namanya manusia. Apa dia? Belajar bersungguh-sungguh. Niat ikhlas untuk beramal dan berbakti kepada umat Islam. Kita cari ilmu dengan sepenuh-penuhnya. Okey, dengan bersungguh-sungguh. Okay, tapi yang penting kena ada niat. Niat dia ikhlas. Untuk apa? Kita bila dah dapat, kita nak beramal dan berbakti. Okay, kemudian menguasai pelbagai bidang ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang kita kuasai. Okay, hari ni kita nak kata berilmu sangat tidak. Kita banyak membazirkan masa kita. Okay, contoh ilmuwan jasa ilmuwan Islam seperti Imam Syafi'i, An-Nawawi, Al-Bir. Banyaklah nama-nama tokoh ilmuwan Islam. Okay, kemudian yang kedua jihad ekonomi. Apa dia? Kita mesti berusaha untuk menguasai sistem ekonomi dan bukan hanya menjadi pengguna. Yang ni masalah yang kita alami sekarang. Okay, jihad ekonomi ni ada, alhamdulillah, di kalangan orang Islam ada yang memperjuangkan ekonomi. Dia buka market di kalangan orang Islam sendiri. Tapi kalau kita tengok di negara kita hari ni, yang menguasai ekonomi adalah daripada orang bukan Islam. Mereka yang mengawal banyak brand-brand ataupun produk yang dikeluarkan daripada orang bukan Islam. Tu masalah hari ni. Kalau boleh ramai orang Islam yang keluarkan barang-barang, itu adalah lebih baik. Okay, pengajaran daripada hadis yang kita belajar hari ini. Okay, yang pertama, kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi umat yang cemerlang dunia dan akhirat. Itu yang pertama. Kita buat benda-benda yang Allah suka. Kemudian wajiblah menunaikan solat pada waktunya. Solat dia ada waktu dia tertentu. Maka tunaikan solat pada waktunya. Untuk apa? Jadi umat yang beradab, berdisiplin dan menghargai masa. Yang ketiga, wajib berbakti pada ibu bapa kita. Untuk apa? Untuk dapat redha Allah dan bahagia. Yang keempat, hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir luar. Yang ni, kalau ada ancaman daripada luar, kita yang namanya orang Islam ni kena mempertahankan negara kita sendiri. Dan yang terakhir, dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan kesan yang maksimum. Okay, kita buat sesuatu benda tu, dia ada yang penting, ada kurang penting. Jadi kita letakkan yang penting tu ke atas, yang kurang tu di bawah. Okey, sekadar tu kelas kita hari ini. Mudah-mudahan semua pelajar mendapat manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.